Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita ini. Dan pada kali ini kita akan menyambung ataupun kita akan memulakan balik kitab yang pernah Hana mengajar sebelum daripada ini, dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin ini merupakan kitab di antara kitab-kitab lama, dan kitab ini merupakan Ana telah mengajar di awal-awal dahulu, tapi Ana tangguh seketika untuk Ana fokuskan kepada habiskan pengajian sirah. Dan alhamdulillah pada setelah mana minggu yang sudah telah habis pengajian sirahnya, dan hari ini kita akan sambung balik baca kepada kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin ni maksudnya peringatan bagi yang lupa. Siapa yang lupanya? Kita lah. Kita ni biasa pelupa. Ustaz sendiri pun lupa, ada kuliah. Dia kadang-kadang lupa ni biasa terjadi. Dalam hidup kita ni, lupa ni terjadi. Nama lagi insan. Bila kita nama insan, maknanya kita ni jenis lupa. Daripada kalimah nasia. Kalimah nasia tu maksudnya kita ni jenis pelupa. Sekejap kita buat, setengah-setengah orang tu dia lupa aku dah kahwin ke belum dia. Boleh terlupa dalam hidup dia. Ada juga orang demikian, dia terlupa dia dah kahwin, dia baru kahwin, baru 2 minggu kahwin, dia bangun-bangun daripada tidur, dia terlupa dia dah kahwin ke belum. Ramai mana orang yang pernah tertinggal isteri, dia pergi-pergi, tiba-tiba dia balik seorang-seorang, terlupa dia tinggal isteri kat pasar raya rupa-rupanya. Maknanya terlupa. Kalaupun benda yang besar dia boleh terlupa, kalau kita boleh bayang dalam hidup ni banyak benda yang kita boleh terlupa, ini kan pula terhadap agama. Agama ni kita senang terlupa ajaran dan perintah Allah. Sama ada kita terlupa ataupun kita sengaja kita lupa. Yang ni boleh terjadi. Dalam pengajian kitanya, para hadirin sekalian, Ana telah sebut dalam bab ini, di mana kita telah sampai kepada bab panjang angan-angan. Panjang angan-angan ni di antara tajuknya dalam menceritakan tentang panjangnya angan-angan. Dan hari ininya kita akan sambung sikit lagi pada muka surat 301 dalam kitab lama ni. Dalam kitab baru Anda tak pastilah berapa, 299, di mana cerita tentang bab panjangnya angan-angan. Kita diajar supaya jangan panjang angan-angan kita ni, kerana dengan panjang angan-angan ini menyebabkan kita ni terleka dalam hidup kita. Ini dalam bab inilah. Al-Hasan Al-Basri berkata, tersebut dalam kitab Taurat ada 5 kalimah, 5 perkara yang diajar dalam kitab Tauratnya. Disebutnya dia pertamanya al-ghununiyatu fil qanaati, wassalamatu fi uzlati, wal hurriyatu fi rafdis syahawati, wal mahabbatu fi tarkir raghbati, wa tamattu'u fi ayami tawilatin bis sabri fi ayamin qalilatin. Ini di antara 5 perkara yang diajarnya dalam kitab Taurat. Disebut perkara ni, dan kita jarang kita berjumpa dalam kataan dalam kitab-kitab Injil ke ataupun kitab Taurat, kecuali ada 5 perkara yang disebut dalam kitab Taurat. Yang pertamanya al-ghunuyati fil qanaati. Siapa-siapa yang Allah bagi kekayaan dalam hidup dia, maka dia diajar supaya qanaah. Dia diajar supaya dia belajar untuk menjadi qanaah. Qanaah maksudnya merasakan cukup dengan apa yang Allah kurniakan pada diri kita. Kerana ada manusia ni yang apabila dianya tidak ada perasaan qanaah, dia akan jadi tamak. Tamak itu jadi bahaya.
Kalau siapa-siapa yang Allah bagikan kekayaan harta benda dalam hidup dia, sama ada kekayaan tersebut nampak dan tak nampak, kekayaan dalam hidup dia, dia kena tanam dalam jiwa dia qanaah. Qanaah maksudnya memadai dengan apa yang Allah kurniakan. Belajar untuk kita jadi qanaah. Kemudian yang keduanya, wassalamatu fil uzlati. Dan yang kedua, kamu diajar supaya salamah. Salamah ni maknanya belajar untuk tenang dalam kamu menyendiri. Salamah maknanya kamu tolong jaga diri kamu waktu mana kamu uzlati. Uzlati ni maksudnya kamu menyendiri. Dalam keadaan kamu seorang-seorang, kamu akan boleh berubah pribadi kamu. Pribadi seorang ni dia akan jadi berubah. Bila berubah dalam hidup seorang ni, bila diri dia tersebut dia dalam keadaan uzlah. Uzlah menyendiri. Kita duduk seorang-seorang kat rumah, syaitan pun datang masuk lah. Sekejap je syaitan masuk dalam tubuh badan kita ni. Syaitan akan masuk melalui apa dia? Dia melalui yang disebut dengan khayalan. Dia masuk benda-benda demikian. Dia kata, kenapalah suami aku ni lambat sangat balik. Dah mula dah tu. Kemudian dia masuk lagi. Kenapalah anak-anak tak balik lagi. Pukul berapa dah ni? Dia mula masuk. Uzlati. Yang waktu mana kita menyendiri, dia cepat syaitan masuk dalam tubuh badan kita ni. Kalau sekiranya kita ni boleh jaga diri kita di waktu mana kita menyendiri tersebut, maka dalam keadaan demikian kita boleh terselamat. Boleh selamatlah pada diri kita. Sama istighfar banyak-banyak. Kemudian kita diajar supaya tutup ruang-ruang. Setiap kali mana masuk saja ruang-ruang yang tak baik dalam pemikiran kita ni, maka di waktu itu kita diajar supaya tutup terus jalan-jalan tersebut. Ini dipanggil yang kedua ni. Kadang-kadang kita berjalan seorang-seorang kan. Bila kita berjalan seorang-seorang ni, sebab tu dalam Islam dia larang jangan berjalan seorang-seorang. Kita kena berjalan paling tidak 3 orang. Kerana apa dia? Kerana dengan tujuan dia boleh tegur pada diri kita ni. Ada penegur kita. Kalau kita berjalan seorang-seorang, maka dalam keadaan demikian kita senang untuk kita nak merubah perangai kita. Ustaz jalan seorang-seorang, senang nak cabut kopiah letak ke tepi tu. Senang kita sebut demikian. Kita berjalan seorang, duduk pergi tempat negara orang, macam mana agak-agaknya? Agak-agaknya pada diri kita ni cepat untuk kita nak berubah dalam peribadi kita. Peribadi kita tu diajar supaya as-salamah. Salamah maknanya kamu kena tolong jaga diri kamu dalam keadaan kamu uzlati, dalam keadaan kamu menyendiri. 2. Yang 3, wal hurriyatu fi rafdi syahwati. Kamu kena ada kekuatan, kemerdekaan dalam kekuatan diri kamu, dalam kamu menolak syahwat kamu. Maknanya kamu kena ada kekuatan. Tiap kali mana kamu nak lawan syahwat kamu, al-hurriyatu maknanya kebebasan, kekuatan dalam jiwa kamu. Kala mana kamu berhadapan dengan yang disebut dengan nak tolak hawa nafsu. Nak tolak hawa nafsu ni tak senang dalam hidup kita. Kita tidur, tiba-tiba dengar saja azan subuh ni. Waktu tu mengantuk yang amat sangat. Nak bangun ke tak bangun? Nak bangun ke tak bangun? Kita kena ada hurriyah. Hurriyah maksudnya ada kekuatan tersendiri. Kita diajar supaya ada kekuatan yang tersendiri dalam tubuh badan kita, dalam kita rafdatus syahwati, dalam kita menolak segala kekuatan syahwat ini sendiri. Kerana waktu mana kita nak tolak syahwat ni kadang-kadang kalah dalam jiwa kita, maka kita kena ada kekuatan untuk nak tolak tersebut. Kekuatan itu dipanggil al-hurriyah. Al-hurriyah ni kebebasan ataupun kemerdekaan pada orang yang menolak yang disebut dengan syahwat dalam diri mereka tersebut. Kita kan kadang-kadang tengah-tengah makan, kita makan dah nak habis dah, tiba-tiba keluar pula makanan baru. Makanan pula rasa nak test je kita sebut. Rasa nak rasa je. Rasa nak rasa tu kita pun rasa sikit lagi. Rasa nak rasa tu sikit lagi, sedap pula kita sebut. Sedap pula tu tambah lagi. Yang menyebabkan tadi nak berhenti dah, tak berhenti-berhenti. Ini kenapa? Al-hurriyatu tu tak ada. Kekuatan dalam diri kita tu tak ada pada diri kita. 3 katanya dalam kitab Taurat ni. Yang keempatnya apa dia? Wal mahabbatu fi tarkir raghbati. Yang keempatnya perasaan raghbah itu dalam kamu diajar supaya raghbah kemahuan yang tinggi dalam meninggalkan wa tamattu'u fi tarkil raghbati wal mahabbah.
rasa cinta yang kuat dalam jiwa kamu dalam meninggalkan rughbati, perasaan kemahuan yang tinggi. Maknanya dia kadang-kadang kita nak sesuatu. Bila kita nak sesuatu, kita kena tinggalkan yang benda yang kita nak tadi dengan perasaan mahabbah, cinta kita kepada Allah, cinta kita pada agama. Dalam diri kita nak tinggalkan benda-benda yang kemahuan kita tak kuat. Dalam kita nak buat sesuatu. Yang kita kata apa dia? Kadang-kadang kan kemahuan kita ni nak simpan duit banyak. Simpan duit banyak, harta benda banyak ni, kita ni semua orang suka. Tak ada orang tak suka simpan duit banyak. Tapi dalam keadaan demikian, kita diajar supaya apa dia? Ingat, Allah ajar dalam keadaan macam ni kena keluarkan zakat. Kena keluarkan zakat tadi ni bukannya senang kita nak keluarkan zakat. Setengah-setengah orang dia fikir Allah nak keluarkan zakat pula disebut. Kenapa kena keluarkan zakat? Wal mahabbatu, kerana cinta kepada Allah itu kuat yang menyebabkan kamu diajar supaya tinggalkan kemahuan yang ada pada diri kamu tadi. Kemahuan tu kuat sangat pada diri kitanya, tapi kita tinggal benda-benda yang sedemikian rupa. Kadang-kadang kan orang susah datang ke rumah kita. Perasaan kitanya, Allah, kenapalah kalau ada orang kaya lain sikit datang orang susah datang, minta derma dah tu, kita sebut demikian. Minta derma, tapi oleh kerana cinta kita pada Allah, besarnya kita cinta pada Allah, maka kita kena tinggalkan benda perasaan tadi untuk kita nak tunjukkan cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang akhir sekali, wa tamatta'u fi ayyami tawilatin bis sabri fi ayyamin qalilatin. Bergembiralah kamu selama-lamanya di atas kesabaran kamu itu, kerana kamu tinggalkan pada hari-hari yang singkat dalam hidup kamu. Ni. Kamu diajar supaya tamatta'u. Kamu diajar rasa seronok yang amat besar dalam hidup kamu fi ayyamin tawilatin, pada hari yang panjang. Bila hari panjang? Pada mahsyar Allah. Pada mahsyar Allah ni hari yang panjang, hari yang lebih panjang. Berbanding dengan apa dia? Dalam sabar kamu, bisabri, dengan sabar. Kerana apa dia? Fi ayyamin qalilatin, pada hari-hari yang singkat dalam hidup kita. Bila hari yang singkat ni sekarang, waktu mana hidup atas dunia ni singkat je, sekejap je rasa kan. Kita dalam hidup kita ni rasa seketika je dunia ni. Baru je rasa kahwin, tengok ada cucu dah sekarang. Maknanya rasa baru je kitanya. Dalam hidup kita ni baru je. Dalam hidup kita rasa muda lagi, baru lebih kurang 40 lebih, tapi ada dah cucu saudara. Dah ada dah yang disebut dengan cicit saudara. Yang menyebabkan akhirnya kita ni, Allah, kejap je. Dunia ni sekejap je, masa tu berlalu pada diri kita. Kita tengok gambar kita muda-muda dulu, kita geleng kepala. Kenapa tak sama saiz dulu dengan saiz sekarang itu? Kenapa tak sama, kita sebut demikian. Padahal masa tu sekejap je. Dalam hidup kita tu sekejap je pada diri kita berlalu, dipanggil. Ingat lagi masa-masa persekolahan kita. Tapi di saat ini dipanggil bisabri, kamu diajar supaya sabarlah. Sabar dengan dunia ni, kamu diajar supaya banyakkan sabar. Kerenah-kerenah yang banyak kamu terpaksa lalui di atas dunia ni dengan berbagai-bagai ujian yang kamu lalui. Semua ni fi ayyamin qalilatin, hari-hari yang sekejap. Dunia ni hari-hari yang sekejap je. Kenapa? Tamatta'u fi ayyamin tawilatin, kamu akan rasa nikmat dengan hari-hari yang panjang. Bila hari panjang start daripada di alam barzah, maka hari yang panjang yang kita akan dilalui pada diri kita. Lalui kita pun penuh kenikmatan, kita akan rasa penuh kegembiraan. Punca apa dia? Allah jadikan. Kenapa jadi demikian? Kerana start daripada masuk dalam kubur, maka kita dah mula dah kerehatan. Tak ada lagi dah yang namakan dengan ujian-ujian yang cercaan, kejian, kecuali kita ni tidak mukmin. Kalau kita mukmin, kita diajar supaya kita ni rasa kenikmatan dengan waktu mana hari-hari tersebut. Suatu orang mukmin kan, kenapa Islam suruh mereka ni, orang mukmin ni, ingat pada kematian? Salah satunya, ingat pada mati ni, dia akan menjadi kegembiraan dalam hati orang mukmin. Itu kelebihan lah. Ingat pada mati. Sebab tu dalam Islam ni diajar, di antara perkara yang kamu diajar supaya kamu sentiasa ingat dalam hidup kamu, sentiasa kamu kena sebut dalam hidup kamu, sentiasa kamu buat persiapan dalam diri kamu, ingat tentang mati. Ingat pada mati ni lebih pada 70 kali. 70 kali sehari, sama dengan kedudukan taubat. Taubat 70 kali sehari. Ingat pada mati lebih pada 70 kali sehari juga.
70 kali sehari. Kenapa kita diajar supaya ingat pada mati ni lebih daripada 70 kali sehari? Kerana ingat pada mati ni kenikmatan bagi orang mukmin. Orang mukmin ni rasa gembira. Kenapa rasa gembira? Alah, tak apalah, orang tak suka pada kita di dunia ni sekejap je. Tapi apabila kita meninggal dunia nanti, yang pentingnya lepas pada kita meninggal dunia, Allah redha pada kita. Yang tu dipanggil tamatta'u, yang menyebabkan kita rasa nikmat. Kenikmatan rasa sedap itu bila lepas pada kita mati. Lepas pada kita mati itulah kita akan rasa gembira. Sebab tu panjang angan-angan kita ni dipendekkan dengan ingatnya pada mati. Bila ingatnya pada mati, pendeklah angan-angan kita yang panjang tadi. Kerana apa dia? Ingat pada mati ni akan rasa kegembiraan dalam hidup pada diri kita. Orang buat khianat pada kita, orang yang kata keji, caci maki pada kita, kita kata tak apa. Orang yang buat zalim pada kita, kita sebut tak apa. Kenapa? Allah tak pernah lupa pada mereka yang buat khianat pada diri kita ni sendiri. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Allah tak pernah leka dan Allah tak pernah lupa terhadap orang yang zalim tersebut. Kamu jangan ingat Allah ni buat lupa pada orang zalim. Tak. Jangan kamu sangka demikian. Innama yuakhiruhum yawman taskhasu fihi al-absar. Tapi Allah tangguh je. Tangguh je saat-saat waktu mana seorang tersebut nak, Allah tangguh sampai bila? Sampai saat mata terbeliak. Waktu mana mata terbeliak, baru mereka tahu tentang bagaimana saat yang mereka ni sendirinya buat khianat pada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Urwah bin Az-Zubair daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ya Aisyatu in aratil luhuki falyakfiki minad dunya kadzadir rakibi wa iyyaki wa mujalasatil aghniya wa la tastakhlifi sauban hatta tarqi'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wahai Aisyah, jika kamu nak mengikuti aku, maka cukuplah daripada dunia ini bagaikan bekal orang yang bermusafir, yakni orang yang perlu-perlu saja dalam hidup kamu. In arati luhuqabi falyakfiki minad dunya. Wahai Aisyah, kamu diajar kalau kamu nak ikut aku, maksudnya kamu nak terbawa, kamu ni nak jadi isteri aku sampai pada mahsyar nanti, dalam hidup kamu ni apa dia? Falyakfiki minad dunya. Falyakfiki minad dunya. Kamu tolong pendekkan angan-angan kamu terhadap dunia. Maknanya cukuplah dengan benda yang kamu dapat terhadap dunia. Kamu belajar jadi demikian, wahai Aisyah. Kamu diajar supaya falyakfiki minad dunya. Cukup, memadai. Benda apa yang ada cukup. Kan Aisyah ni, kalau kita baca dalam sejarah, dia dengan Hafsah kan pernah merancang dua orang ni. Apabila Rasulullah dah berjaya membuka kota, banyak dah peperangan berjaya, akhirnya dia dua orang ni pakat untuk minta apa dia, buat memorandum bantuan tambahan dipanggil. Tiap-tiap bulan dapat sikit. Dah kita jadi isteri pada presiden dunia, presiden negara ni, takkanlah sikit je dapat. Kita ni dah kita jadi orang yang besar dah sekarang. Kekayaan tu kira-kiranya, kemenangan tu dah banyak. Jadi mintalah lebih sikit. Janganlah minta masing-masing buat sokongan. Buatlah tantangan, hantar pada Rasulullah. Setuju. Dinaikkan allowance bulanan. Kola hidup senang ceritanya. Nak naikkan ini. Oleh kerana kos sara hidup semakin tinggi ni. Jadi macam mana cara dia? Diajar supaya mintalah bantuan tambahan. Lalu sampai peringkat Rasulullah termenung. Kan Nana cerita banyak kali. Apabila Rasulullah SAW termenung tu, Rasulullah SAW tunggu sampai turun ayat Quranul Karim. Ayat Quranul Karim sebut apa dia? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Wahai ya Rasulullah, kamu tolong sebut pada isteri-isteri kamu tu, kalaulah sekiranya mereka nak kepada dunia dan segala perhiasan dunia, kamu panggil mereka, kemudian kamu panggil mereka semua, kemudian fa'umatti'hunna, kamu diajar supaya bagi segala benda yang mereka nak sebut. Lepas pada kamu bagi semua, wa usarrihunna sarahan jamila, lepas pada itu kamu cerai seorang-seorang dengan cara yang baik, isteri tersebut. Tapi kalaulah sekiranya mereka nak kepada kehidupan kamu, ni kehidupan kamu, dan nak pada akhirat Allah, inilah kehidupan yang kamu kena lalui. Redalah dalam hidup ni. Suami kita dapat banyak ni, rezeki yang Allah kurnia, cukuplah. Jangan kita pandang dengan orang lain.
tak padan dengan kita pandang pada orang lain. Kerana kekuatan orang lain, kelemahan orang lain tak sama dengan kekuatan dan kelemahan suami kita. Itu cara demikian. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kita, kita kena rasa syukur je. Alhamdulillah, aku teruk-teruk suami aku pun suami aku juga, kita sebut. Payah-payah macam mana pun hidup kita pun ada juga rezeki yang Allah kurniakan. Orang lain teruk lagi, orang lain teruk lagi. Maknanya dalam hidup kita ni, kita diajar supaya kita ngikut, memadai dengan apa yang Allah kurniakan pada kita. Nah ni, kadzadir rakib, sebagaimana seorang bermusafir. Macam mana? Orang yang bermusafir, dia tak bawa segala-gala. Benda yang penting-pentingnya dia bawa. Tiap kali mana kita bermusafir, Rasulullah SAW sebut kadzadir rakib, sebagaimana orang yang berbekal dalam permusafiran. Dia bawa air, dia bawa biskut, bawa sikit-sikit je. Dia tak bawa semua dengan rumah-rumah, tak bawa. Tak bawa segala-galanya, tak. Wa iyyaka wa mujalasatul aghniya, dan berhati-hati kamu wahai Aisyah, berhati-hati kamu dengan kamu duduk dengan orang kaya-kaya. Ni katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kamu ni berhati-hati, jangan kamu bergaul sangat dengan orang kaya-kaya. Kalau orang kaya-kaya ni, kenapa ya? Kerana dengan kamu bergaul dengan orang kaya, wala tastaqlifi sauban hatta tarqi'i, katanya Rasulullah, jangan kamu ganti pakaian yang ada itu sehingga kamu gantikan dengan pakaian yang kamu rasa pakaian itu menjadi pakaian lambang kemewahan pada diri kamu pula. Yang ada pada kamu cukuplah. Kalau kamu dah bergaul dengan orang kaya, dah mula lain. Kita ni kan, kalau kita bergaul dengan orang kaya, lain terus. Tak bercakap dah pada diri kita tempat-tempat yang biasa. Komplek PKNS, tak main. Tak main komplek PKNS. Kat mana? Herod dia sebut. Dah mula lah. Waktu mana? Kat mana? Lot 10. Kat mana? Jalan di Stahil, tempat-tempat mewah. Mana standard tempat-tempat begini. Kemudian Stahil tak standard lagi. Kita pergi London, kita pergi UK, kita shopping, tak shopping kat sini. Ni gambaran. Kenapa? Kalau dah kaya. Dulu biasa je makan roti cicih air, biasa je. Nak sebut makan apa pagi ni, alah adalah sikit-sikit buat apa dia, jemput kan. Tu je. Tapi sekarang kalau dah berkawan dengan orang kaya, tak ada dah. Sarapan pagi tak ada. Breakfast. Malam dinner terus. Malam. Maknanya tak ada dah makan malam, tak ada. Nama pun lain terus. Kenapa? Dah bergaul dengan orang kaya. Bila dah bergaul dengan orang kaya, kamu jadi gitu lah. Sebab tu Islam bukan larang jadi kaya, tak. Tapi Islam bimbang. Manusia ni bila kaya, dia jadi lupa daratan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni, kamu kena hati-hati dengan kekayaan. Kenapa dia? Innal insana la yatgha. Manusia ni jadi tagut. Bila jadi tagut, ar-ra'ahu istaghna. Apabila mereka ni sudah menjadi kaya. Jadi kaya lain terus. Orang Allah, dia jaga orang mukmin. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Tapi orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Orang kafir dia jaga orang yang tagut. Siapa yang tagut? Orang kaya. Orang kaya senang jadi tagut. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kita perhatilah, orang kafir dia jaga siapa? Jaga orang-orang macam ni lah. Jaga orang-orang. Kalau kita kaya, kita ada kedudukan, dah mula orang kafir pun mula jaga. Mula datang bagi hadiah, bagi tu, bagi ni. Dia nak benda lain ni. Nak memanjangkan lagi angan-angan kita. Yang menyebabkan waktu tersebut, kalau orang kafir dah jaga, orang Allah jaga lagi kamu. Tak dah. Allah tak jaga pada kamu. Kamu mula jadi dikhayalkan dengan kehidupan yang panjang, yang menyebabkan angan-angan kamu pun jadi panjang dalam hidup kamu. Sebab tu Rasulullah SAW pesan, jaga-jaga pakaian kamu wahai Aisyah. Jangan tertukar. Kalau mana kamu dah mula duduk dengan orang-orang yang senang, kamu pun mula berubah dalam hidup kamu. Dan peribadi kamu pun boleh berubah kerana yang disebut pergaulan dan cara hidup kamu tersebut. Allahu Akbar. Jaga-jagalah. Islam tak larang jadi kaya. Islam suruh jadi kaya, tapi kaya dengan ada agama. Jangan jadi kaya. Kalau kita baca dalam sejarah, sahabat-sahabat kaya-kaya semua. Abdul Rahman bin Auf kaya, Abu Bakar kaya semua. Tapi kaya yang dipandu dengan agama. Yang jadi masalah, bila kaya tak ada agama, yang tu cukup masalah.
Bila kaya tak ada agama, dia tak kenal masjid, dia tak kenal rumah Allah, dia tak kenal nak bantu agama, tak ada. Tapi yang jadi masalahnya, bila dia dah mula kaya tersebut, dia mula dah buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, dalam doa Rasulullah sebut, Allahumma man ahabbani farzuqul afaf wal kafaf wa man abghadani fa aqsir malahu wa waladah. Nauzubillah min dzalik. Doa Rasulullah SAW sebut, ya Allah, jadikanlah orang yang cinta pada aku ni, bagi pada mereka tersebut afaf wal kafaf. Orang yang mencintai aku ni, orang bagi pada diri dia afaf. Afaf ni maksudnya dia rasa cukup dengan pemberian yang Allah bagi pada dia tersebut. Afaf, cukup. Siapa-siapa yang cinta pada aku, dia akan berpada dengan apa yang Allah kurniakan. Afafa wal kafafa, bagi pada dia afafa wal kafafa. Rasulullah SAW sebut, mana-mana orang yang cinta pada aku, tolong kurniakan pada orang tu afafa wal kafafa. Orang yang cinta pada aku ni, cukup pada dia afaf, dia boleh menahan diri dia dan dia rasa cukup dengan apa yang Allah kurniakan dalam hidup dia. Tetapi waman abghadani, mana-mana orang yang benci pada aku, ya Allah, fa'aksir malahu wa waladah, tolong perbanyakkan lagi harta benda untuknya dan keturunan-keturunannya, besarkan anak-anaknya tersebut. Rasulullah SAW sebut demikian. Mana-mana orang yang benci pada aku, doa aku nya minta supaya tolong perbanyakkan lagi harta dia, banyakkan lagi. Kenapa perbanyak? Bila perbanyak itu senang Allah nak bakar dia, senangkan Allah nak sombak dia dalam api neraka Allah. Dia dah dapat semua dah nikmat. Sebab tu Rasulullah kata, mana-mana orang yang tak suka pada aku, kamu tengoklah, Allah bagi banyak. Banyak apa dia? Banyakkan yang namakan dengan malah, harta benda dia. Wa waladah, pengaruh dalam hidupnya. Pengaruh dalam hidup dia tersebut, dia rasa hebat, dia dipengaruhi, dia mempunyai pengaruh yang besar. Yang macam ni kamu tolong tambahkan pada orang yang benci aku, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik lah. Kita minta jauh bala daripada Allah. Kalau Allah kurniakan, yang maksudnya kalau Allah kurniakan kecintaan pada Rasulullah, Allah akan bagi pada kita afaf wal kafaf. Afaf wal kafaf maksudnya memadai dengan apa yang Allah kurniakan pada diri kita, cukup daripada diri kita. Demikian Abu Lis As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rugbatu fid dunya tuksirul hamma wal hazan. Siapa-siapa yang rasa tamak kepada dunia, menambahkan lagi perasaan bebanan dan duka cita dalam hidup mereka. Siapa-siapa yang rugbah ni maknanya nak sangat pada dunia, dia akan bertambah dalam diri dia ni hamma, dia akan rasa bebanan. Tak dapat projek, termenung dia tak dapat yang dia nak tersebut, dia jadi duka cita dalam hidupnya. Ni kenapa? Kerana dia nak pada dunia banyak. Wa zuhdi fid dunya yurihul qalb wal badan. Siapa-siapa yang dianya rasa zuhud terhadap dunia, akan menyebabkan pada diri dia tersebut, apa yang zuhud terhadap dunia tu, dia akan menyenangkan hati dan fikiran. Rihul qalb wal badan, dia akan menyenangkan hati dia dan badan dia. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal faqra akhsha alaikum, aku tak pernah bimbang kamu ni jatuh miskin dalam hidup kamu. Wa mal aku tak bimbang dengan kemiskinan pada alaikum, walakinnani akhafu alaikumul ghina, tapi aku cukup bimbang pada kamu ni, kata Rasulullah, apabila kamu ni menjadi kaya. Kalau kamu menjadi kaya, aku takut antub satalakumud dunya, ketika mana Allah mula membentangkan dunia pada kamu, kama busitat liman kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan pada umat-umat sebelum daripada kamu. Kamu ni senang je hidup, jadi panjang angan-angan, lambat lagi nak mati. Dia akan jadi demikian. Fatanan fasuha kama tanafasu fatuhlikakum kama ahlakhum, kata Rasulullah, yang menyebabkan kamu ni liman kana qablakum fatanafasuha, apabila dibentangkan dunia dalam hidup pada mereka ni, mereka berlumba, berkejaran nak pada dunia. Kan orang yang nak pada dunia kan, tak, dia kejar dunia tu sampai tak boleh baca Quran dalam hidup. Anda biasa ulang kan, ramai mana orang yang dia tak kisah pun tak boleh baca Quran, tapi yang dia kisah kalau dia tak dapat projek.
Kalau tak dapat projek, yang tu bimbang. Kalau tak nak makan, apa dia sebut demikian pada diri dia? Kenapa? Kerana dia dah mula mengejar dunia. Dia tak kisah pun solat, tak kisah pun jaga aurat, batasan agama ni tak kisah. Salam semua dengan orang, tak peduli laki perempuan, dia boleh bersalam semua. Kenapa? Yang pentingnya aku kena dapat. Dia tak peduli lagi halal haram. Dia soal zakat tak ada. Soal yang namakan dengan apa dia? Hukum syariat tak ada. Kenapa tak ada? Aku kena dapat. Aku kena dapat tu fatanafasuha, dia berlumba kama tanafasu fatuhlikakum, sebagaimana umat dahulu yang berlumba lah. Umat dahulu yang berlumba yang menyebabkan hancur leburlah mereka, kama ahlakathum, sebagaimana kamu pun akan dihancur lebur. Puncanya angan-angan kamu dipanjangkan dalam hidup. Kan ada kan orang yang kadang-kadang kan orang yang diangan-angankan dia dengan dia ni cantik tak kahwin dalam hidup dia. Perasan dipanggil. Ditimpa dengan penyakit perasan. Dia rasa bahawa dia ni kalau dia kahwin habis lah. Kalau kahwin habislah populariti. Habislah populariti. Akhirnya dia biar tak kahwin-kahwin. Tak kahwin-kahwin. Maknanya apa dia? Binasalah dia. Kerana apa dia? Kerana dia biarkan diri dia dengan angan-angan. Tu contoh yang mudah. Tu dalam bab kalau orang yang ditimpa dengan penyakit perasan. Ada lagi orang yang dia dibiarkan dalam hidup dia biar je. Tak apa, lambat lagi mati. Tak apa, lambat lagi mati. Lambat lagi mati tu, dia biar. Akhirnya dia mati dalam keadaan dia tak bersedia. Tak bersedia nak menghadap depan Allah. Dia ni, orang tanya pada dia, ni dah pencen, jomlah pergi masjid. Tak, mana pencen lagi dia sebut. Tak pencen lagi dia sebut. Kenapa? Kontrak sambung dia sebut. Kontrak sambung sekarang kan. Yang menyebabkan lambat lagi nak pencen. Dia pun sambung. Memang sambung sungguh. Sambung buat kerja. Kita padahal dah mulalah tu, cukup lah tu. Dengan kita nak kejar, cukup dengan apa yang ada. Tiba-tiba dia tak cukup lagi, kena kejar lagi. Anak kecil-kecil lagi dia sebut demikian. Banyak lagi tanggungjawab nak kena buat. Banyak lagi yang menyebabkan akhir dia tak ada persiapan langsung untuk dia nak menghadap depan Allah. Ini dipanggil dilekakan dan diangan-angankan pada hidup. Tambah-tambah kalau orang datang puji kita kan. Orang datang puji kita. Berapa dah umur? Dah 65 tahun. 65 tahun macam 45 je baru. Sudah. Kita pun dah mulalah khayal. Dah mulalah kita. Lambat lagi nak mati ni, lambat lagi mula kita dikhayalkan. Padahal umur kita dah panjang dah. Masa kita hidup dah lama dah. Yang menyebabkan kita pun dihancur lebur sebagaimana umat-umat sebelum daripada ni. Nabi SAW bersabda, salahu awwali hadil ummah bizuhdi wal yaqini wa halak akhiri hadil ummah bil bukhli wal amal. Rasulullah SAW sebut kebaikan umat ini, umat yang ada ini dengan apa dia? Zuhud dan juga yakin. Zuhud ni Nabi biasa sebut banyak kali lah. Kalau kamu nak suruh kebaikan yang ada pada kamu kena banyak zuhud. Zuhud bukan artinya kedekut tak? Zuhud menggunakan seluruh nikmat Allah untuk ketaatan pada perintah Allah. Itu tanda kamu zuhud. Kita gunakan segala pemberian yang Allah bagi, kita guna 100% untuk taat pada perintah Allah. Itu orang zuhud. Kenapa ada juga orang yang dia kan dia guna untuk taat pada perintah Allah sikit je. Untuk taat pada perintah Allah tu sikit je. Untuk urusan dia banyak. Itu tak zuhud. Zuhud maknanya kamu guna segala-galanya untuk taat pada perintah Allah. Itu tanda kamu zuhud. Ada orang yang dia guna sikit je untuk taat. Yang selebihnya untuk yang dinamakan urusan hidup dia. Itu dia panggil bukan zuhud, itu kedekut dipanggil. Kedekut lain, zuhud lain. Kalau dia guna lebih daripada pemberian yang Allah bagi dalam hidup dia, itu dia panggil boros. Yang biasa kita kena faham dalam hidup kita. Zuhud, kamu guna seluruh pemberian yang Allah bagi untuk taat perintah Allah. Dan kalau kamu nak berjaya, kamu kena belajar zuhud. Belajar untuk jadi zuhud. Kemudian belajar untuk jadi yakin. Yakin dalam hidup. Yakin apa dia? Setiap benda yang ada atas dunia ni, semua yang diberi oleh Allah. Manakala kita meminjam segala pemberian yang Allah bagi. Wa halaka akhiri hadil ummah. Kamu tahu tak kenapa umat yang terakhir ini dibinasakan oleh Allah? Punca dua benda. Yang pertama, al-bukhli wal amal. Bil bukhli, di mana kamu dah mula kedekut dan panjang angan-angan dalam hidup.
panjang angan-angan dan juga kedekut ni, hancurlah umat. Dah mula kedekut dah, nak tolong-tolong orang tak ada dah. Kenapa? Kerana panjang sangat kedekut dia, banyak sangat kedekut dia, dan panjang sangat angan-angan dalam hidup mereka ini sendiri. Alhamdulillah kita dah habis bab tersebut. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang nanti, bab kelebihan orang-orang fakir miskin. Orang miskin ni ada kelebihan dia tersendiri. Macam mana kelebihan orang miskin tersebut, InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang nanti, dalam bab inilah, dalam bab yang kita kata apa dia lebihnya orang miskin tadi, InsyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ana pohon maaf lah kerana lewat sangat datang. Ana hari Jumaat baru ni ke Temeloh, lepas pada tu sambung lagi ke Kuantan, lepas tu sambung lagi ke Terengganu, sambung lagi ke lepas Terengganu ke Kota Baru, lepas Kota Baru semalam di Kulim, Politeknik Kulim, masuk Kok Gerik, macam round Malaysia lah. Kemudian sampai pagi tadi, sampai lebih kurang pukul dah azan subuh baru sampai. Memang ana rasa macam tak larat sangat, tapi oleh kerana dengar jemaah datang ni, ramai menggagahkan juga datang juga lah, insyaAllah. Tak ada masalah, insyaAllah. Kena paksa pun seronok juga. Dia kadang-kadang kena begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.